Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Berikut merupakan rangka topik yang akan dipelajari pada hari ini. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri keempat pada 16 Julai 1981, manakala menjadi Perdana Menteri ketujuh pada 10 Mei 2018. Beralih ke biodata Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang dilahirkan pada 20 Disember 1925 di seberang Perak, Alor-Setar, Kedah. Beliau merupakan anak bongsu daripada 9 orang adik-beradik kepada Muhammad bin Iskandar dan Wan Tempawan bin Wan Hanafi. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seberang Perak dan kemudiannya di Maktab Sultan Abdul Hamid Alor-Setar sehingga peringkat senior Cambridge. Pada tahun 1948, beliau melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII University Malaya di Singapura dan lulus dengan memperolehi ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS pada tahun 1953. Beralih ke latar belakang Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Pada tahun 1957, beliau pernah membuka kliniknya sendiri yaitu Klinik Maha di Jalan Tunku Ibrahim, Alor-Setar yang kemudiannya berpindah ke Pekan Melayu Alor-Setar dan kekal sehingga kini. Beliau juga merupakan orang Melayu pertama yang membuka klinik. Seterusnya, selepas beliau mendapat ijazah, beliau ditugaskan sebagai dokter pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang. Beliau juga kemudiannya dilantik sebagai pengawal perubatan di Hospital Alor-Setar pada tahun 1956. Kerjaya politik beliau, penglibatan beliau dalam politik. Bermula pada tahun 1945, beliau bergiat aktif dalam beberapa persatuan seperti Persatuan Melayu Kedah sebelum menyertai UMNO pada tahun 1946. Beliau juga ditawarkan bertanding dalam pilihan raya umum 1959 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri tetapi menolaknya. Tahun 1946, Tun Dr. Mahathir bertanding kali pertama dalam pilihan raya umum bagi kawasan Parlimen Kota Setar Selatan. Setelah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat, beliau memainkan peranan aktif sebagai penyokong kerajaan dengan mengemukakan pelbagai pandangan terhadap dasar-dasar kerajaan pusat di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. Semasa konfrontasi dengan Indonesia, beliau mengetuai rombongan Malaysia ke Persidangan Pertubuhan Solidariti Rakyat Afro-Asia di Ghana dan Persidangan Perhimpunan Belia Sedunia di Amherst, Amerika Syarikat sebagai usaha untuk menangkis propaganda rejim Soekarno terhadap gagasan Malaysia. Beralih ke rangka topik yang terakhir yaitu sumbangan Tun Dr. Mahathir. Yang pertama, beliau menghasilkan buku The Malay Dilemma untuk mengkaji tentang masalah kemunduran ekonomi yang dialami oleh Melayu sejak zaman penjajah. Kedua, beliau menegur dasar kerajaan yang tidak banyak membantu orang Melayu dalam bidang ekonomi. Ketiga, pada tahun 1974, beliau mengetuai jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Kabinet untuk mengkaji semula pelaksanaan dasar pembelajaran kebangsaan. Keempat, beliau mengawal kekuatan ekonomi dengan menambah ringgit Malaysia kepada dolar Amerika iaitu satu pendekatan yang dikritik hebat oleh institusi kewangan antarabangsa. Kelima, beliau menyediakan asas yang kukuh kepada negara untuk bersaing pada peringkat antarabangsa dalam sektor perindustrian. Beliau juga mengubah struktur asas ekonomi Malaysia daripada sebuah negara yang berasaskan pertanian kepada negara perindustrian. Keenam, beliau memperluaskan dan mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia kepada pelbagai jenis komoditi sejak tahun 1980-an. Beliau juga memberi sumbangan besar kepada perkembangan ekonomi Islam sehingga mengangkat sistem kewangan Islam di persada antarabangsa serta meletakkan Malaysia sebagai hub kewangan Islam. Sumbangan beliau yang terakhir, beliau turut mengusahakan penubuhan Bank Islam Malaysia, Bank Muamalat Malaysia, Institusi Kefahaman Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia dan Muzium Kesenian Islam. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih kerana menonton video ini.